Hai semua, nama aku Sofia. Kisah yang aku ceritakan ini berlaku semasa aku menuntut di salah sebuah kolej di salah sebuah negeri di Malaysia. Waktu ni sekitar tahun 1992 sehingga 1993 dahulu. Masa bergelar pelajar, aku memegang jawatan setiausaha kelab kebajikan kolej. Setiap bulan, kami akan mengumpul dana, tidak kiralah duit kah, baju kah atau kelengkapan keperluan lain untuk dibawa dan didermakan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Ada satu ketika tu, kami merancang untuk pergi ke sebuah kampung yang agak terpencil. Nama kampung ni tiada siapa yang pernah dengar, iaitu Kampung Gontuhan. Bayangkan untuk masuk ke dalam kampung ni kami terpaksa meradu jalan hutan berbatu hampir 4 jam. Selepas tu kami kena berjalan kaki merentasi satu jambatan gantung, barulah kami sampai ke kampung ni. Masa tu kami ada dalam 12 orang semuanya, termasuklah 8 orang pelajar, pengiring daripada kolej kami 2 orang dan 2 lagi penunjuk jalan yang juga orang kampung di situ bernama Jody dan Sahri. Di dalam perjalanan kami ke kampung tersebut, terngiang-ngiang di fikiran aku amaran yang diberikan Jody dan Sahri sebelum kami bertolak tadi. Kata mereka, ketika berada di sana, kesemua kami bebas bergerak ke seluruh kampung kecuali pergi ke sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai. Rumah tu dilarang untuk pergi walau apa sekalipun yang terjadi. Malah menurut mereka, rumah ni orang kampung sendiri pun tak berani pergi. Kata Jody dan Sahri lagi yang paling penting, jangan ada seorang pun tanya pasal rumah tu dengan penduduk kampung. Apa sebabnya mereka memberikan kami amaran-amaran ganjil ni tiada pula diceritakan. Kata mereka, cukup sekadar kami tahu tentang pantang larang di kampung. Setibanya kami ke sana, selepas merentasi jambatan gantung yang aku ceritakan tadi, pandangan aku tertumpu kepada sebuah rumah berkayu nampak usang terletak di pinggir sungai. Posisi rumah ni di kawasan tebing yang lebih rendah dari tempat kami berada. Dalam hati aku, mungkin inilah rumah yang dimaksudkan oleh Jody dan Sahri tadi. Dengan erti kata lain, kalau ada pun yang mahu pergi ke rumah ni memang susah sebab diorang kena turun ke tebing yang curam. Berbalik kepada kampung tadi, populasi penduduk kampung ni tidaklah ramai. Hanya dalam 60 ataupun 80 orang sahaja. Tapi apa yang aku pelik, rumah di sini banyak kosong. Aku boleh agak kalau semua rumah di sini berpenghuni boleh sampai dalam 300 orang juga. Tapi kami dijelaskan oleh Jody dan Sahri disebabkan lokasi kampung ni sangat terpencil, jadi ramai yang memilih untuk tinggal di kawasan yang dekat dengan bandar. Jadi setelah kami semua di situ, kami teruskan dengan aktiviti mengagihkan bantuan. Kami pergi dari rumah ke rumah. Penduduk kampung memang tahu kami akan datang. Mereka menyambut kami dengan mesra. Rata-rata gembira menerima tetamu yang datang. Di setiap rumah akan mereka sediakan kuih-muih dan juga minuman. Jadi sambil-sambil kami memberikan barangan yang kami bawa, ringanlah mulut kami untuk berbual. Tapi kan, bermain di minda aku pasal rumah yang terletak di pinggir tu. Ialah, masa tu budak-budak muda rasa ingin tahu tu tinggi. Setibanya kami ke sebuah rumah untuk memberikan barangan, seperti juga rumah-rumah yang lain, rancaklah kami berbual. Entah macam mana, waktu tu ringan mulut aku bertanya kepada seorang pakcik ni, Raup namanya. Pakcik Raup, nak tanya boleh? Pakcik Raup pun jawab, tanya apa nak? Jangan tanya pakcik dah kahwin ke belum, nanti makcik tu marah. Sambil dia ketawa dan menunjuk isterinya yang berada di dapur sedang membasuh pinggan. Kedengaran suara makcik tu dari dapur menjawab, awak ni dah tua-tua, siapa yang nak? Kami yang melihat pasangan ini merasa geli hati. Aku pun jawab, bukanlah pakcik. Ni nak tanya, rumah di pinggir sungai itu sebenarnya rumah siapa?
sejurus. Selepas aku bertanya, raut wajah Pak Cik Raup berubah. Makcik di dapur tadi berhenti membasuh pinggan. Mereka berdua terdiam. Kami pun ikut terdiam. Dalam 10 saat macam tu, kami berpandangan sesama sendiri. Dan tiba-tiba pakcik tadi yang ramah bertukar garang. Dia segera mengarah kami keluar dari rumah, maka kelang kabutlah kami turun kebingungan. Pada masa yang sama, salah seorang rakan kami yang bernama Suri menjerit. Dia tiba-tiba histeria. Semua bergegas mendapatkan dia, tapi entah macam mana dia membuka langkah 1000 berlari turun menuju ke rumah yang terletak di pinggir sungai itu. Bayangkan, dia melompat dari tebing ke bawah dan berlari masuk ke dalam rumah. Kami yang bergegas untuk mengejar dia tadi, langkah kami terhenti. Ialah, siapa yang berani melompat dari atas tebing, apatah lagi mahu masuk ke dalam rumah tu? Jody dan Sahri yang berada paling depan di antara kami masa tu berpandangan sesama sendiri. Mereka kemudian mengangguk kepala. Mereka mengarahkan kami berkumpul di sebuah pondok yang terletak di pinggir kampung dan menyuruh kami menunggu arahan dari mereka sementara mereka pergi ke rumah ketua kampung yang juga ketua adat di situ untuk berbincang bagaimana untuk mendapatkan Suri. Beberapa minit kemudian, Jody, Sahri dan beberapa orang kampung, termasuklah ketua kampung, mendekati kami yang berkumpul di pondok tadi. Dengan perasaan berdebar, kami menunggu untuk mendengar apa sebenarnya yang terjadi. Sebaik sahaja tiba di pondok, benda pertama yang Jody tanya, ada sesiapa yang cerita pasal rumah di pinggir sungai itu tadi? Aku terkejut. Adakah aku telah melanggar pantang larang menyebabkan Suri dirasuk? Dengan tergetar-getar, aku mengangkat tangan kanan aku. Jody mengalihkan pandangan dia kepada aku dan berkata, patutlah, itulah akibatnya kalau ada sesiapa yang melanggar pantang larang di kampung ni. Sahri kemudian membuka mulut dan bertanya, siapa di antara kamu yang nampak rumah di pinggir sungai itu? Soalan daripada Sahri ni sekali lagi membuatkan jantung aku berdebar dan untuk kali kedua aku angkat tangan sebab masa di dalam perjalanan ke sini aku nampak dengan jelas rumah usang tadi dari atas jambatan dan aku yakin semua orang pun nampak. Alangkah terkejutnya aku bila cuma aku seorang sahaja yang mengangkat tangan. Kali ini kesemua pandangan tertumpu kepada aku. Sementara aku kebingungan. Dalam hati aku berkata, takkanlah aku seorang je yang nampak. Aku tanya kawan-kawan aku yang lain, takkanlah korang tak nampak? Kan dari atas jambatan nampak dengan jelas. Ketua kampung memandang aku dengan pandangan yang tajam dan berkata, bukan semua orang boleh nampak. Hanya sesetengah orang sahaja yang boleh nampak rumah tu. Beginilah, biar saya ceritakan semuanya supaya kamu faham apa yang sedang terjadi. Menurut ketua kampung, ada seorang pemuda yang tinggal di kampung tersebut. Pemuda ni disegani di seluruh kampung. Seorang yang gagah memburu, bijak membuat keputusan dan mempunyai ciri-ciri kepimpinan membuatkan dia dihormati oleh penduduk kampung. Malah dia dianggap sebagai seorang pemuda yang akan diangkat menjadi ketua kampung kalau sudah tiba masanya. Pada masa yang sama, pemuda ni ada suka seorang gadis kampung. Tapi malang 1000 kali malang, gadis ini tidak dapat hidup bersama-sama dia. Gadis ni mahu keluar dari kampung, membina kehidupan di bandar. Tapi pemuda tadi enggan dan terus mahu tinggal di kampung sebab dialah harapan penduduk kampung. Ini membuatkan mereka sering bergaduh. Dari hari ke hari, hubungan mereka menjadi semakin teruk. Sehinggalah tiba suatu hari, waktu petir dan angin kencang. Perbincangan mereka bertukar menjadi sebuah pergaduhan yang besar, membuatkan gadis tadi berlari keluar dari kampung. Dia berlari merentasi jambatan gantung sementara pemuda tadi mengejar dari belakang. Disebabkan angin kencang dan jalan yang licin, gadis tadi tersilap langkah
dan terjatuh ke dalam sungai dengan air yang mengalir deras. Pemuda tadi kecewa, tidak terkata. Dia melihat di depan mata gadis yang dicintai hanyut. Dia menjadi murung. Setiap hari dia akan mundar-mandir di pinggir sungai sehinggalah dia membina rumah di pinggir sungai menunggu gadis tadi untuk muncul semula. Apa yang lebih teruk, kekecewaannya ini bertukar menjadi kegilaan sehingga tahap dia mengamalkan ilmu hitam kononnya untuk mencari gadis tadi. Kisah ini tidak berhenti di situ. Ketua kampung dan Pak Cik Raup telah berkali-kali merayu supaya pemuda tadi kembali dan berhenti mengamalkan perbuatan syirik ni. Tapi dia tidak mahu. Katanya dia ada membuat satu perjanjian dengan satu benda. Kata pemuda ni, benda tu akan membantu dia mencari kekasihnya. Tapi dengan syarat pemuda tadi harus memberikan jiwa manusia yang lain. Sudah cukup jiwa yang diberikan, barulah benda tu akan mengembalikan gadis tu kepada dia. Tapi semua orang kampung tahu benda tu ialah iblis. Pemuda tadi dipergunakan untuk melakukan perbuatan syirik. Mana mungkin orang mati boleh hidup semula? Sejak hari itu, benda ganjil dan menyeramkan sering berlaku. Setiap hari ada sahaja kehilangan yang mengejutkan orang kampung, dan setiap kali orang-orang yang hilang ini dilihat menuju ke rumah pemuda tadi yang terletak di pinggir sungai. Mereka seperti sedang dirasuk. Kemarahan orang kampung tidak dapat dikawal. Mereka berpakat beramai-ramai untuk menyerbu rumah pemuda tadi. Bila mereka tiba ke sana, rumah tersebut tidak ditemui ataupun dilihat oleh sesiapa pun. Yang ada hanyalah tapak rumah. Pemuda tersebut ialah anak kepada ketua kampung yang menceritakan semua kisah tu. Sementara gadis tadi ialah anak Pak Cik Raup. Diceritakan lebih 40 orang telah hilang di dalam rumah tersebut, membuatkan semua penduduk kampung ketakutan. Insiden ini membuatkan ramai yang memutuskan untuk keluar dari kampung. Itulah sebab kenapa di kampung ni banyak rumah tapi orang yang tinggal di sini sikit. Kami yang khusyuk mendengar kisah dari ketua kampung tu terdiam dan terkejut. Kata aku dalam hati, apa yang sudah terjadi dengan Suri dan kenapa aku seorang sahaja yang boleh nampak rumah tu? Ketua kampung melihat aku dan berkata, hanya sesetengah orang sahaja yang boleh melihat rumah tu dan hanya orang ini yang boleh mencari rakan kamu di dalam rumah tersebut. Kamu orangnya. Sementara dia menunding jari kepada aku. Sekali lagi, semua mata tertumpu kepada aku. Mahu atau tidak, aku kena selamatkan Suri. Ialah, Suri dirasuk pun sebab aku yang melanggar pantang larang kampung ni. Dan aku pun bersetuju untuk masuk ke dalam rumah mencari Suri. Tiba-tiba, salah seorang pegawai pengiring kami bersuara, tidak, saya tidak akan mengambil risiko untuk 2 orang pelajar saya hilang. Walau apapun cerita di kampung ni, saya tidak akan mengambil risiko. Sofia, awak tidak akan ke mana-mana. Sekarang ni juga kita balik, kita lapor polis dan biar pihak polis uruskan semuanya. Semua terkejut. Waktu ni, satu persatu kami menangis. Kami tertekan dan terkejut dengan apa yang jadi. Ketua kampung hanya berdiam diri. Kami diarahkan untuk berkemas, menyiapkan barang-barang dan pulang. Di dalam perjalanan kami balik ke kolej, pegawai pengiring singgah di balai polis untuk membuat laporan. Pihak polis telah melakukan aktiviti pencarian dari menggunakan anjing pengesan, helikopter sehinggalah bot. Tapi keberadaan Suri masih tidak ditemui sehingga hari ini. Kehilangan Suri diklasifikasikan sebagai kes kemalangan. Di dalam cerita yang dilaporkan di akhbar, dia terjatuh ke tebing sungai dan hanyut dibawa
oleh air yang deras. Tapi kami semua tahu apa yang terjadi. Kes kehilangan Suri ini lebih dari satu kes kemalangan. Untuk bertahun-tahun lamanya, insiden ini menghantui aku. Apa tidaknya, akulah yang melanggar pantang larang kampung, tapi Suri pula yang menerima padanya. Adakah betul apa yang disampaikan oleh ketua kampung tu? Adakah Suri masih berada di dalam rumah tu? Adakah aku yang satu-satunya dapat melihat rumah tu? Cuma aku seorang sahaja yang dapat menyelamatkan Suri. Bolehkah aku lakukan sesuatu untuk merungkai apa sebenarnya yang terjadi? Mungkin suatu hari nanti aku akan kembali untuk mencari Suri.